Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam Bidang Jawi tahun 4, Unit 3, tajuk Traveller Ilmu bersama dengan Ustazah Amalina. Baiklah, mari kita lihat standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu 7.3, mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul secara beradab dan istiqamah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir sesi pembelajaran, diharapkan murid-murid dapat yang pertama, mengenal perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul, dan yang kedua, membaca perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Cuba sebut apakah nama makanan di atas? Betul, sandwich, pizza dan juga burger. Tahukah kamu murid-murid, perkataan yang kamu sebutkan tadi merupakan perkataan pinjaman ataupun perkataan serapan daripada bahasa Inggeris? Apa tu perkataan pinjaman? Baik. Kata pinjaman ialah kata yang telah digunakan, iaitu terserap di dalam sesuatu bahasa tetapi berasal daripada bahasa lain. Perkataan ini sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa serta diterima pemakaiannya secara umum. Kata tersebut diambil masuk dengan hanya menyesuaikan bunyi dan ejaannya jika perlu supaya sesuai dengan bunyi dan ejaan Melayu. Mari kita baca dan teliti teks berikut. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 4, muka surat 71. Sila baca dan kenal pasti perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam teks di bawah. Pada cuti hujung minggu lepas, saya dan keluarga telah mengambil peluang untuk bercuti ke beberapa tempat menarik. Semasa dalam perjalanan, kami singgah di restoran Faza. Ayah telah memilih makanan kegemaran kami. Antara menu pilihan kami termasuklah pizza, spaghetti, sausage dan pasta. Minuman pilihan kami pula jus strawberry. Kami menikmati makanan dengan penuh selera. Sebelum pulang, ibu sempat memesan 2 burger daging dan 2 sandwich untuk bekalan perjalanan kami. Perjalanan kami diteruskan ke destinasi yang lain. Dapatkah murid-murid mengenal pasti perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam teks di bawah? Baiklah. Mari kita lihat kaedah mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Secara umumnya, terdapat 3 kaedah untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris ini. Yang pertama, perkataan satu suku kata dieja mengikut sebutan bahasa Inggeris. Contohnya, juice. Perkataan juice dieja dengan jim, waw, sin, juice. Yang kedua, perkataan 2 suku kata atau lebih dieja berdasarkan ejaan tulisan Rumi. Contohnya perkataan sausage. Sausage dieja dengan sin waw, so, sin ya jim, sage. Sausage. Seterusnya, perkataan yang ditulis dalam bahasa Inggeris hendaklah dieja mengikut bunyi sebutan. Contoh, agenda. Agenda. Alif, ga, ya, nun, dal, alif. Baiklah, seterusnya mari kita lihat langkah untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Di sini, cikgu telah senaraikan 4 langkah mudah untuk mengeja perkataan bahasa pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Yang pertama, murid-murid perlu mengenal pasti suku kata. Kenal pasti terlebih dahulu ada berapa suku kata dalam perkataan tersebut. Kemudian, tentukan suku kata terbuka dan tertutup. Yang kedua, murid-murid perlu potong ataupun buang huruf vokal yang tidak diperlukan dalam perkataan tersebut.
huruf yang perlu dibuang ataupun digugurkan ialah huruf vokal A dan E pepet sahaja dalam suku kata tertutup. Seterusnya yang ketiga, murid perlu mengeja mengikut padanan huruf. Boleh rujuk padanan huruf Jawi Rumi ataupun rujuk pada kad dalil. Seterusnya, murid-murid boleh sambungkan huruf Jawi tersebut dengan betul sehingga membentuk ejaan perkataan yang sempurna. Inilah dia kad dalil. Untuk ejaan perkataan pinjaman bahasa Inggeris, suku kata tertutup yang berakhir dengan huruf K perlu dieja dengan huruf kaf. Inilah specialnya ejaan pinjaman bahasa Inggeris. Huruf K dalam suku kata tertutup perlu dieja dengan huruf kaf, bukan huruf qaf. Jangan silap ya. Kita mengeja dan membaca bersama-sama. Perkataan pertama, juice, J-U-S, juice. Ini adalah perkataan satu suku kata dan dieja mengikut sebutan bahasa Inggeris. J-U-S, juice. Jim, waw, sin, juice. Jim, waw, sin, juice. Seterusnya perkataan yang kedua, pizza. Pizza. Perkataan dua suku kata ataupun lebih perlu dieja berdasarkan ejaan tulisan Rumi. P-I-Z-A, pizza. Dieja dalam tulisan Jawi pa, ya, zai, alif, pizza. Seterusnya perkataan pasta. Pasta. P-A-S-T-A. Pasta. Jika murid-murid perhatikan, dalam suku kata pertama, suku kata tertutup tersebut mengandungi huruf vokal A. Maka huruf vokal A tersebut perlu digugurkan, menjadikan ejaan dalam tulisan Jawi pa, sin, ta, alif, pasta. Huruf alif dalam suku kata tertutup yang pertama perlu digugurkan. Seterusnya ialah perkataan burger. Burger. B-U-R-G-E-R. Burger. Kalau murid-murid perhatikan, dalam perkataan burger ini ada dua suku kata. Dalam suku kata tertutup yang kedua mengandungi huruf I pepet. Maka huruf I pepet tersebut perlu digugurkan daripada ejaan, menjadikan ejaan Jawinya ba waw ra garo. Ba waw ra garo. Burger. Seterusnya ialah sandwich. Sandwich. S-A-N-D-W-I-C. Sandwich. Perkataan sandwich ini mengandungi dua suku kata. Jika murid-murid perhatikan, dalam suku kata yang pertama, suku kata tertutup tersebut mengandungi huruf vokal A. Maka huruf vokal A tersebut perlu digugurkan daripada ejaan, menjadikan ejaan sandwich dalam tulisan Jawi sin, nun, dal, waw, ya, ca, sandwich. Seterusnya ialah perkataan lasagna. Lasagna. L-A-S-A-G-N-A. Lasagna. Perkataan lasagna ini mengandungi tiga suku kata. Kalau murid perhatikan pada suku kata tertutup sag, S-A-G, ada huruf
vokal A yang perlu digugurkan. Maka ejaan perkataan lasagna menjadi lam alif, sin, ga, nun, alif, lasagna. Huruf vokal A digugurkan dalam suku kata tertutup yang kedua. Seterusnya ialah perkataan makaroni. Makaroni. Terdapat 4 suku kata dalam perkataan makaroni ini dan ejaannya perlu dieja berdasarkan ejaan tulisan Numin. M-A-K-A-R-O-N-I. Makaroni. Ejaan dalam tulisan Jawi, mim alif ma, kaf alif ka, ra waw ro, nun ya ni. Makaroni. Seterusnya ialah strawberry. Strawberry. Perkataan ini dieja mengikut bunyi sebutan Rumi. Strawberry. Strawberry. S-T-R-O-B-E-R-I. E dalam perkataan strawberry ini ialah E taling. Bukan E pepet ya. Jadi murid-murid tak boleh gugurkan dia. Ejaan strawberry dalam tulisan Jawi, sin, ta, ra, waw, ba, ya, roya. Strawberry. Seterusnya ialah perkataan restoran. Perkataan kita yang terakhir ialah restoran. Terdapat 3 suku kata dalam perkataan restoran dan jika murid-murid perhatikan, dalam suku kata tertutup yang ketiga mengandungi huruf vokal A. Huruf vokal itu tidak diperlukan dan perlu digugurkan daripada ejaan. R-E-S-T-O-R-A-N. Huruf A dalam suku kata tertutup yang terakhir tersebut perlu digugurkan, menjadikan ejaan dalam tulisan Jawi roya, sin, ta, waw, ra, nun. Restoran. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan supaya murid-murid dapat mengamalkan dan menulis dalam tulisan Jawi dengan betul. Sehingga berjumpa dalam kelas yang berikutnya. Ila liqa. Ma'assalamah. Bye.